Dan untuk mengulas berkenaan prestasi ringgit serta melihat kepada usaha pemulihan nilai mata wang ini, kita bersama dengan Dr. Azian Madun, merupakan pensyarah kanan Jabatan Syariah dan Pengurusan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Saya nak ucapkan terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Daripada antara iaitu sekali imbas kita lihat trend nilai ringgit Malaysia setakat pagi ini dalam tempoh seminggu dan juga sebulan. Bagaimana doktor melihat trend prestasi ringgit ketika ini yang nampaknya dalam keadaan tidak menentu, turun naik dan juga berlega antara 4.78 atau 4.68 dalam sebulan ini? Terima kasih Nina menjemput saya ke sini. Memang sebenarnya kalau kita kalau tengok jangka pendek memanglah nampak macam taklah begitu segi trennya biasa sahaja. Turun dan naik itu adalah satu perkara biasa dalam mana-mana dagangan ya. Tetapi bila kita tengok ke 10 tahun ke belakang dia agak merisaukanlah sebab di graf yang Nina tunjukkan itu dia jangka masa pendek kalau panjangkan daripada 10 tahun ke belakang uh, agak merisaukan sebab dia punya uh, semakin lama semakin susun nilai semakin lama semakin meningkat daripada 3.1 untuk tahun 2014-19 itu sampai ke sekarang 4.6 So itu bagi saya dia agak merisaukanlah namun begitu nak kata kita seorang saya tidak juga sebab kita dengan Indonesia kan apa ni US dollar berbanding dengan rupiah Indonesia, dia punya polanya more or less lebih kurang sama. Dia punya ni kalau kita tengok kat belakang lagi, kalau tengok graf kita injakkan lagi sampai 10 tahun ke belakang, dia more or less dia punya trend dia lebih kurang tak jauh beza dia punya tu agak merisaukan jugalah sebab dalam pasaran saham pasaran mata wang ni tak jauh beza dengan pasaran saham, dia ada turun dan naik. Tetapi pada masa sama kita tak nak pula dia trend itu sentiasa meningkat dia punya susut nilai in terms susut nilai daripada US dollar ke ringgit Malaysia lah. Kalau bolehnya dia mesti kejap turun kejap naik dia punya dagangan tu lah itu lebih kurangnya bagi saya lah. Pendapat saya dia agak merisaukan dari segi bila kita tengok trend tu panjang ke belakang sebab dia dah mencecah hampir kepada 4.67 sekarang kan. Itu lebih kurang saya punya nilai awal lah berkenaan dengan mata wang ringgit ini. Okey, kembali kepada Nila. Terima kasih doktor. Seperti yang doktor kata, dalam jangka masa pendek kalau kita lihat pergerakan nilai ringgit Malaysia ni mungkin agak biasa dan berada dalam keadaan baik, tetapi kalau kita pergi ke belakang dalam tempoh jangka masa panjang dalam 10 tahun, nilai ringgit Malaysia sudah mengalami trend penyusutan ataupun kemerosotan yang berterusan sehingga mencapai antara tahap yang terendah pada 4.702 yang ramai yang melahirkan kebimbangan apabila melihat angka-angka dan graf ini. Apabila ia meningkat, kita tahu nilai ringgit Malaysia semakin jatuh, dan melihat kepada kejatuhan nilai ringgit Malaysia berbanding dolar Amerika ini, ada yang mengaitkannya dengan suasana ekonomi negara yang tidak memberansangkan. Bagaimana pandangan doktor? Ekonomi negara pada asasnya saya tidak melihat ekonomi negara keadaan yang asyik. Of course semua negara mengalami masalah yang sama sebab kita baru saja lepas pada COVID kan. 2020 sampai 2021 agak masa yang panjang kita punya banyak kilang tutup, production tak ada. So banyak yang tersekat di sana. So bukan saja negara kita lah, negara-negara lain juga mengalami masalah yang sama lah. Tapi walau bagaimanapun ialah dia punya kesan tu akan kita dah nampak sekarang dia punya kesan pada harga barang yang kalau dulu paling mudahnya barang makanan semakin lama semakin nampak kenaikan yang ketara lah kesan daripada kenaikan US dollar yang semakin lama semakin meningkat lah. Itu saya punya pandangan berkenaan dengan ringgit Malaysia. Tapi kita kena ingat di sana kita ada Singapura. Sebagai Singapura kita punya dagangan yang terdekatnya dan kata lain salah satu cara kita nak menguatkan orang kata apa menguatkan mata wang berbanding dengan US dollar, kita juga kena menguatkan kita punya ringgit dengan Singapura dollar juga sebab dia saling kait mengait jadi kalau kita kuatnya sebelah US dollar tapi Singapura tak kuat tak guna juga disebabkan ada
apa dipanggil unsur-unsur ada punya arbitrage dalam apa ni financial market ni ada punya arbitrage di mana akan ada usaha-usaha orang nak mengambil keuntungan tanpa sebarang risiko lah. Kita punya arbitrage ya. Ada 3 currency kan, Malaysia ringgit, US dollar, Singapore. So ketiga ni mesti bergerak dalam keadaan yang orang kata tidak boleh ada pihak yang boleh mengambil untung dengan cara yang risk free lah kita kata. Itu lebih kurang. Nina. Dan Dr. Azian, saya nak tambah sikit dengan apa yang telah dikatakan BNM dalam kenyataan sebelum ini, memaklumkan bahawa beberapa langkah intervensi moneteri dilakukan hasil kerjasama dengan GLC atau GLIC dalam menggalakkan lagi aliran masuk yang berterusan ke dalam pasaran pertukaran asing. Adakah langkah ini dilihat tepat dan berjaya merujuk kepada trend pengukuhan ringgit sejak 2 minggu ini? Sebenarnya itu juga lah satu cara. Sebenarnya ada banyak lagi cara kata apa dipanggil buying ataupun selling your own currency lah, satu cara untuk kita menguatkan currency lah kan, dengan cara sama ada kita menurunkan bekalan ataupun dengan mengurangkan bekalan dengan cara kita membeli mata wang kita sendiri lah. Contohnya kalau kita ada mata wang ringgit kita tukarkan dengan, kita ada ringgit Malaysia, tukarkan dengan US dollar. So dengan cara itu kita punya local currency, dia punya supply semakin kurang lah. So bila supply semakin kurang dengan demand masih lagi sama, maka kita punya ringgit akan appreciate lah berbanding dengan US dollar. Itu caranya lah lebih kurangnya, which is betul lah. Tetapi di sana ada sedikit biasanya keadaan intervensi secara begini, exchange rate management begini, biasanya dia sifatnya adalah short term ya. Dia tidaklah jangka masa panjang, mungkin less than 1, 4, 5, 6 mungkin boleh lah, sebab dia memerlukan kos yang besar untuk kita nak. Dia macam ni lah, dia macam pasaran saham. Kita tengok kalau kita tengok harga saham kita makin turun, kita akan cuba beli balik kan supaya harga semakin naik. So bila kita beli itu dia menyebabkan kos kita nak support supaya harga saham kita makin naik lah. So itu boleh jangka masa pendek, okey boleh, tapi jangka masa panjang dia tidaklah tidak menjamin sangatlah. Tetapi yang jauh lebih penting lagi bukan setakat itu, tapi sebenarnya jauh lebih penting lagi adalah dengan cara kita menguatkan keyakinan pelabur, keyakinan pasaran luar terhadap politik negara kita, segi tadbir urus negara. Itu yang biasanya pelabur akan tengoklah, bukan hanya setakat data-data ekonomi semata-mata, such as GDP ke inflation ke interest rate ke apa ke. So, jauh lebih itu adalah bagaimana pelabur luar melihat tadbir urus negara Malaysia ini macam mana. Adakah diurus yang baik, ada tak unsur-unsur corruption gitu kan, ada tak unsur-unsur pecahan manah, okey, macam renewable energy kan. Itu dia punya antara isu-isu besar sekarang yang pelabur tengoklah bila mereka nak melabur dalam sebuah negara yang lain lah kan. Bukan contoh dia punya dia punya isu-isu yang perlu ditengoklah, iaitu dari segi tadbir urus. Itu bagi saya jauh lebih besar berbanding dengan kalau tak jauh lebih besar pun sama pentingnya dengan kita mengawal katakan pengangguran, inflation, money supply semua tu. Okey, Nina. Doktor, berbakikan 2 minit melihat kepada trend pengukuhan ringgit, nilai ringgit Malaysia sejak 2 minggu ini, adakah unjuran doktor akan melihat trend ini akan berterusan untuk 2 minggu akan datang ataupun tempoh yang lebih lama mungkin kita dapat lihat prestasi pada suku pertama atau suku kedua, dan bantu kami faham antara faktor utama yang terdekat yang akan mempengaruhi prestasi yang akan datang ini? Faktor biasanya faktor ekonomi yang paling kuat lah, yang kita biasa tengok kan. Di dalam konteks negara kita yang orang kita tengok adalah segi faktor ekonomi lah. So saya tidaklah menyangkakan saya menyangkakan tidaklah begitu teruk sangat, tapi saya agak risau juga sebab sekiranya kita punya ringgit dengan Singapore dollar yang semakin susut, sekarang dah 3.5, let's say kalau kita kalaulah kita punya Singapore dollar ni katakan 3.6 ke 3.7 kan, dia akan kesan besar kepada
currency juga. So dia kena sekaligus maknanya kita strong dengan US dollar dan kita strong dengan Singapore dollar. So bila dua tu strong, dia akan dapat ni lah, kita bola kita punya currency akan lebih baik lah segitu. So saya tak menjangkakan, saya mengharapkan lah supaya usaha-usaha jangka pendek ni boleh, saya ingat cuma agak bahaya sikit kalau kita berkekalan dengan usaha pendek dengan kita nak ni buy our own currency ni. Mungkin short term boleh lah. Saya nampak ada bila banyak Perdana Menteri kita pun selalu pergi keluar negara kan untuk menarik pelabur, itulah usaha-usaha yang bagus lah untuk nak meningkatkan keyakinan pelabur luar terhadap negara kita. So yang pentingnya dalam mata wang ni mereka melihat segi bagaimana kita segi politik ni macam mana, segi tabir urus ni macam mana kan. Kalau dia bagus, especially in terms of perception of corruption lah, itu paling penting sekali. Sebab kalau tengok dalam Singapura tu, dia punya perception, index perception dia rendah. 5 yang tertinggi di dunia, sedangkan kita dalam 50 yang among the 50 dalam 180 negara tu, kita di tengah ke 50. So kalau kita tingkatkan persepsi tu, itu kan insyaAllah dia akan boleh meningkatkan lagi saya tak langsung lah boleh mempengaruhi ringgit Malaysia berbanding dengan US dollar dan mata wang asing yang lain. Baik, saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Azyan Madon yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Syariah dan Pengurusan Akademi Pengajar Islam Universiti Melaya kerana telah berkongsikan antara unjuran prestasi nilai ringgit Malaysia untuk masa akan datang dan bagaimana untuk kita memahami ketidaktentuan nilai ringgit Malaysia dan bagaimana ia memberi kesan terhadap ekonomi negara. Dan semua perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com.